seolah-olah dia mendengar salam tu. Maka kalau itulah salam, dia kata, daripada malaikat pada dia, dia kata kalau dia tanggung sakit macam ni puluhan tahun pun, dia kata baloi. Cukuplah. Malaikat yang dekat dengan Tuhan tu salam dengan dia. Maka dia matilah dalam keadaan sakit tu. Sakit. Termasuk Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia bila mai hari-hari tua, dia diuji dengan mata tak nampak, hilang. Masa tu tak tahulah nak kata katarak ke, buta mata ke, ataupun urat macam mana ke. Tapi dia tak nampak. Dia keluar daripada Mekah, dia duduk di Taif. Abdullah bin Abbas, kubur dia pada sana, masjid dia pada di sana. Abdullah bin Abbas. Menarik tentang Abdullah bin Abbas ni, masa dia mati diceritakan sama ada oleh Az-Zahabi dan lain-lain. Masa dia pada usung mayat Abdullah bin Abbas nak pergi tanam, dia pendengar suara baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semua pakat dengar, tapi bukan dengan suara yang kuat. Setiap telinga dapat dengar, bukan dengan pekikan. Tapi tak tahu siapa baca, tapi setiap orang yang usung mayat dia tu dapat dengar ayat itu dibacakan. Daripada surah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wal fajri. Surah wal fajri. Dan mayat dia pun ditanam dengan suara tu, pengusung dapat dengar. Di kalangan ulama kita kata itu mungkin suara jin yang mai ziarah dia, kemuliaan sahabat Nabi. Dan ada ulama lain kata itu mungkin suara malaikat. Allah saja pendengarkan sebagai karamah sahabat Nabi. Ala kulli halnya itu bukan urusan kita. Ramai juga sahabat meninggal, termasuk Nabi sendiri meninggal, tidak ada dengar pun ayat Al-Quran. Dan itu bukanlah satu hujah yang agak kuat untuk menyatakan masa Abdullah bin Abbas mati pun ada orang baca Quran, maka kita boleh usung mayat baca Quran. Itu bukan dalil. Dalil kita mesti petunjuk Nabi kita Muhammad. Ini juga adalah pendapat ini Salman Al-Farisi. Kita kenal dia kan, Salman Al-Farisi. Dia juga ada satu perkara yang menarik. Masa dia mati, di akhir umur dia banyak menghabiskan masa dengan linangan air mata. Salman Al-Farisi kerja dia menangis. Sampai orang tanya dekat dia, kenapa kau menangis begini teruk wahai Salman? Dia kata, macam mana aku tak menangis? Sebab kita semua tahu ada suatu ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahawa Nabi kita itu adalah contoh. Dalam apa pun Nabi adalah contoh. Dia kata masa Nabi wafat, kita semua duduk dengan Nabi, aku dapat kira apakah perkakas rumah Nabi. Bantai Nabi, selimut Nabi, segala kita kata perkakas rumah, bekas air ke, bekas minum ke, dapat kira berapakah jumlah kuda Nabi, unta Nabi. Tapi dia kata hari ni yang dekat nak mati ni adalah Salman Al-Farisi. Dia kata hampa tengoklah berapa banyak kuda aku di luar, dan tengoklah berapa banyak pembantu aku keluar masuk dalam rumah. Cuba hampa kira antara aku miliki dengan Nabi miliki, siapa lebih? Berapa banyak pembantu aku lebih daripada pembantu Nabi. Kuda aku lebih dengan kuda Nabi. Sedangkan Muhammad itu terbaik di sisi Allah. Di ujung hidup aku tak dapat buat sama dengan dia. Apa aku nak jawab dengan Tuhan? Salman Al-Farisi. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawih, Imam Abu Thawr, dan Daud, pendapat Daud.
Mereka kesemua ini tokoh besar berpendapat bahawa sujud tilawah itu hukumnya adalah sunat, sama ada dalam sembahyang ataupun luar. Kalau kita baca Quran sampai ayat sujud, kita tak sujud, kita dianggap meninggalkan benda sunat. Benda sunat. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada kata, dia kata di antara talbisul iblis, tipu daya iblis yang termasuk di dalam ayat alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Al-Khannas itu ialah alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mereka bertenggek di dada manusia. Jantung kita ni, hati kita, apa kerja dia? Yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan kita, bisikkan benda-benda yang was-was ni ada dua makna. Satu, was-was ni makna dia lagu tu lah, nak buat ke tak buat. Bila dah buat wah-wah. Lagi satu, wah-wah ni dipanggil wah-wah juga dalam bentuk tak boleh memilih dan tak dapat memilih antara benda baik dengan benda yang terbaik. Dia pilih benda yang kurang baik ketika ada benda baik. Itu termasuk was-was. Ini masuk dalam ayat ni. Imam Ibn Qayyim kata, di antara kerja iblis ni, dia buat pada kita apa dia? Bila ada benda yang baik dan ada benda kurang baik, dia bagi kita was-was pada yang terbaik dan dia suruh kita buat yang kurang baik. Benda ni sangat-sangat dituntut. Benda ni hanya dituntut. Kalau ni sebelah pahala, belah kanan ni pahala besar lagi, pahala sunat. Hak ni kurang, maka diarahkan kita kepada benda yang kurang. Ketika kita jumpa benda kurang dengan benda yang tak ada langsung pahala, dia memilih yang tak ada pahala. Ini kerja dia. Bahagian yang kedua ni, kata Imam Ibn Qayyim, ramai kita terlibat daripada bahagian pertama. Bahagian pertama ni wah-wah dia teruk lah. Ambil wudu sampai kecut muka, duk ingat ayat tak rata lagi, duk takbir sampai dah luput jemaah dengan imam. Yang ni ada orang terlibat, tapi taklah ramai sangat. Tapi bahagian kedua ni, meninggalkan benda yang mempunyai fadilat, memilih benda yang tidak ada fadilat. Sujud tilawah termasuk daripada benda yang ada fadilat. Maka bila kita baca Quran, Allah tidak mewajibkan kepada kita dengan tuntutan wajib untuk sujud. Tetapi bila kita sujud, ada fadilat. Nabi kita tidaklah satu orang itu sujud pada Allah dengan satu sujud, melainkan Allah Ta'ala angkat darjat dia. Ketika kita tak ada apa nak buat, kita tidak buat benda-benda yang besar-besar lah. Kita baca Quran dan kita melalui ayat yang paling afdal saat baca Quran ni sujud. Maka dia membisikkan pada kita, dia dah sunat je. Lepas tu dia bisik kat kita, dia kata sekejap lagi nak jumpa ayat sujud lagi, larat nak sujud, ada darah tinggi. Supaya alasan-alasan yang menasabah tu menyebabkan kita meninggalkan benda yang paling berfadilat. Ibn Qayyim kata, kita telah masuk di dalam ayat tadi, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa mereka ini? Minal jinnati wan nas. Bisikan wah-wah ni akan datang daripada mulut manusia dan mulut jin. Bermakna jin dia boleh main duduk sebelah kita, dia bisik kita, kita komunikasi dengan diri kita, dia boleh buat. Dan ada manusia ni, dia boleh main duduk sebelah kita, orang betul, tapi bahasa dia bahasa khannas, bahasa jahat. Bahasa jahat ni, khannas ni, makhluk jahat, muka orang. Siapa hantar dalam kita punya grup ke, yang siapa itu yang kata apa, berapa banyak orang Melayu, muka Melayu tapi hati British. Kita grup kita kan, muka Melayu hati Portugis, muka Melayu tapi hati pengkhianat. Ini dia main muka manusia, tapi dia bisik kita meninggalkan sunnah yang afdal. Ini banyak terjadi.
Bila berlaku kematian, semayang, kita semayang sebagai contoh, semayang fardu, semayang sunat. Masa kita nak takbir, Allahu Akbar, antara kita baca usalli dengan tak baca usalli, mana paling afdal? Tak baca. Kerana itu fi'il salat kekasih Allah, tanpa khilaf. La khilafa bainal fuqaha. Fuqaha tak pernah khilaf benda ni. Nabi semayang tak ada usalli. Tak ada usalli. Demi Allah tak ada usalli. Maka dia bisik pada kita supaya tinggalkan yang paling afdal, pergi pada benda tidak ada afdal. Usalli nak sembahyang ni sepatutnya ini kerja orang bermasalah. Orang sihat tak perlu benda ni. Niat bukan satu benda yang berat sampai kita tak boleh bawa niat, tak boleh masuk niat. Itu semua perkataan-perkataan orang yang tak tahu apa itu niat. Kita sampai Nawawi yang mewakili mazhab Imam Syafi'i dalam Al-Azkar menyatakan takbiratul ihram itu ditakbir tanpa harakat. Allahu Akbar, tanpa harakat. Tak perlu mak asli kan, mak apa, tak perlu. Memang tak perlulah, Pak Long dah pergi honeymoon, mana ada mak asli. Sudah tidak ada mak. 2 minggu mak tak ada. Alhamdulillah, tuan guru kita ganti kita. Tapi kesian mulut pecah-pecah. Dok kena makan aiskrim. Kalau muslimat ada lipstick bolehlah bagi saya. Sakit. Tapi peliklah, dia pecah bawah lidah, sakit atas bibir. Nak kena jumpa pakar bibir ni. Macam mana nak rawat? Baik, jangan dok merepek sudah. Bila berlaku kematian, apa yang paling afdal? Paling afdal, pahala paling besar menepati sunnah Nabi, jelas dengan perkataan Nabi yang sahih. Jangan menyusahkan keluarga si mati dengan kenduri ke, dengan apakah, itu yang paling afdal. Kalau kita boleh buat lagu tu, pahala kita besar. Itu termasuk sunnah yang tarkiyah, ditinggalkan kerana Nabi tinggalkan. Tapi dia bisik pada kita, tinggalkan yang ni, buat yang ni. Bisikkan dia, biasanya apa dia? Masyarakat, niat, kebiasaan, adat. Tak salah, apa salahnya? Bukannya susah tak mana pun anak buat benda ni. Tak ada susah mana pun lah. Silap-silap pahala lagi besar. Mana boleh pahala lagi besar? Daripada awal dia khilaf dengan benda paling afdal. Ini kerja siapa, Abang Man? Bisikkan dia. Ya, dia bisik supaya kita tinggal benda afdal. Lagi kita boleh tinggal sejauh mana kita lari dengan sunnah Nabi. Wow, kita macam apa, pelari 100 meter yang dia akan bagi award pada kita. Hang bagus. Baik. Namun demikian, tidak ada ulama menyatakan, tidak adalah jumhur, bukan tidak ada ulama, jumhur tidak menyatakan sujud tilawah itu wajib. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata waqala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa huwa wajibun wa hatajja biqaulihi ta'ala fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kata Imam Abu Hanifah, hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah berhujah dengan firman Allah Ta'ala, mengapa mereka tidak mau beriman dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Imam Abu Hanifah kata, rentak ayat ini bukan sunat, ini ayat perintah. Maka Allah kata, Allah kaitkan dengan sujud dengan awal perkataan. Pasal apa tak mau beriman? Seolah-olah tanda orang itu beriman bila dia baca Quran, dia sujud pada Allah. Sedangkan kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hatajja al-jumhuru bima sahha an Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu qara'a yawmal jum'ati 'ala al-minbari surat an-Nahl
hatta idza jaa sajdata nazala fasajada wa sajada an-nas hatta idza kanatil jum'atul qabilah faqara'aha hatta idza jaa sajada qala ya ayyuhan nas innama namurru bisujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alaihi wa lam yasjud Umar. Rawahul Bukhari. Terjemahan dia. Sedangkan jumhur ulama berhujah dengan hadis sahih daripada Umar bin Al-Khattab bahawa pernah suatu Jumaat ia membaca surah An-Nahli di atas mimbar. Dia baca surah An-Nahli. Itu surah-surah tu ada di belakang kita ni. Nanti kita tengok surah An-Nahli kan. Ayat ke berapa itu An-Nahli? Ayat berapa Cik Din? Ayat 50. Surah An-Nahli. Ayat ke-50 itu di antara ayat-ayat yang disuruh kita sujud kan. Maka Umar baca. Apabila Umar baca atas mimbar, ketika sampai pada ayat sujud, beliau turun kemudian sujud dan orang-orang pun sujud. Pada Jumaat berikutnya, Sayyidina Umar kembali membaca surah tersebut dan ketika sampai pada ayat sajadah, maka beliau berkata, kata Umar, ayyuhan nas, wahai manusia, innama namurru bisujudi. Umar kata, wahai manusia, sesungguhnya kita telah melewati ayat sujud. Faman sajada faqad asaba. Barang siapa sujud, maka dia telah melakukan hal yang benar. Wa man lam yasjud fala ithma alaihi. Dan yang tidak melakukan sujud, maka dia tidak berdosa. Walam yasjud Umar. Sedangkan Umar tidak melakukan sujud pada Jumaat kali ini. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah. Perkataan dan perbuatan Umar radhiyallahu an ini merupakan dalil yang jelas dalam masalah ini. Jadi ini dipakai oleh jumhur, kalaulah wajib, Sayyidina Umar tak akan meninggalkan benda wajib. Jawapan untuk ayat yang dijadikan hujah oleh Abu Hanifah sudah jelas. Kerana maksud dari celaannya ialah mereka sebab tidak mau sujud kerana mendustakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, balil lazina kafaru yukadzibun. Bahkan orang kafir itu mendustakan. Ini bukan kerana mereka tak mau sujud kerana tilawah, tapi Allah mencela dalam ayat yang Imam Abu Hanifah bawa tadi dalam Al-Insyiqaq 21 itu dijawab sendiri oleh ayat 22 dalam surah yang sama, iaitu maksudnya ialah mereka mendustakan Quran, bukan tak mau sujud. Itu maksud dia. Terdapat riwayat di dalam As-Sahihain daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu an bahawa ia membaca surah An-Najm di hadapan Nabi SAW dan dia tidak melakukan sujud. Ini dalam riwayat yang sahih Bukhari Muslim. Dan terdapat pula riwayat bahawa Nabi SAW melakukan sujud pada ayat sajadah surah An-Najm. Juga dalam riwayat Bukhari, Nabi pernah sujud dan Nabi pernah tidak sujud. Alhamdulillah. Baik, ikhwan, saya katakan sikit sebelum kita masuk jumlah dan tempat ayat sujud. Yang ini kita akan tengok berapa jumlah ayat sujud dalam Quran, yang mana yang masuk, yang mana yang tak masuk. Adakah semua ayat yang melibatkan perkataan sujud di dalamnya masuk, ataupun ada yang masuk, ataupun ada yang tidak masuk. Baik, satu, sujud tilawah, sujud berkenaan dengan bacaan. Satu hikmah dia ialah bahawa ikhwan, dia berdasarkan satu dua riwayat yang dapat kita kutip.
ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang tidak sahih, tapi tak sampai martabat yang palsu. Dikumpul-kumpul, dapat dibuat satu dua hikmah dia. Satu, sujud tilawah ini satu daripada simbol makna kepada taat pada Allah. Bila Allah kata usjudu li Adam, sujudlah apa semua pada Adam. Walhal Allah berkomunikasi dengan malaikat, so malaikat boleh tahu perintah usjudu tu perintah wajib ke, perintah anjuran ke. Sebab malaikat sangat mengenal la ya'sunallaha ma amarahum, dia kenal. Tapi bila dikatakan usjudu li Adam, usjudu dengan perintah kepada jamak tu, usjudu perintah pada semua yang ada, tak berkecuali satu pun, maka semua yang ada itu melaksanakan perintah. Wahai dia boleh jadi ada yang sujud, ada yang tak sujud, sebab mereka memahami. Tapi andai kata sujud itu adalah perintah sunat, kesemua melaksanakan, kerana tidak ada satu perintah Tuhan pada kita yang perintah itu tidak membawa kita sampai pada Tuhan. Tidak ada. Semua perintah Tuhan pada kita, dia adalah jambatan, mazra'ah. Dia membawa kita kepada akhirat. Dia bawa kita ke akhirat. Jadi kalau kita kenal pasti benda tu memang disuruh oleh Allah berdasarkan nas-nas yang ada, maka kalau kita tak buat, kita macam kehilangan satu perkara mendekatkan kita dengan Tuhan. Baik. Dalam perkara pertama ni, kita disuruh merenung sedikit. Andai kata kita tercicir benda tu, sejauh mana kita rugi? Kita disuruh renung sat. Kita rugi ke tak rugi? Kalau dalam contoh lain, setiap kali subuh kita disuruh semayang sunat subuh 2 rakaat, sunat pajang kan. Sunat saja, tak ada siapa pun kata dia wajib kan. Cuma kita kata, kalau kita ketinggalan anjuran itu, apakah kerugian yang kita tanggung? Dan kita cuba renung dengan mata hati, rugi yang kita tanggung tu kecil ke, besar ke? Kerugian itu membawa kita susah akhirat ke senang? Disuruh kita renung sedikit untuk membuat satu keputusan. Dikatakan bahawa lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kita renunglah, esok kita balik akhirat tu yang kata dunia dan isinya lebih baik. Itu apa maksud dia? Satu. Yang kedua, sujud tilawah ini ikhwan, dia bagi simbol. Dalam beberapa riwayat dijelaskan, bila kita melakukan sujud tilawah, kita sujud, iblis akan rana iblis, dia riau, dia menjerit. Dia kata, aku pernah disuruh perintah sujud kepada Adam dan aku tidak sujud, tetapi anak cucu Adam disuruh sujud. Ketika berjumpa ayat sujud, mereka semua sujud. Maka rana iblis, dia menjerit dan dia lari daripada orang yang sujud. Pada bahagian yang kedua ni, bila iblis menjerit dan dia lari, kita disuruh juga merenung sedikit dengan mata hati. Agak-agak sujud macam mana yang buat dia lari tu? Bila kita sujud tubuh badan kita, muatan hati kita macam mana? Ya, tentu hati kita tak kosong. Kalau kita kosong, kita sujud dengan kosong, dengan fikiran kita tak ada apa, kharab, kosong, tak ada apa, maka rasanya macam muatan sujud itu, macam sujud itu kurang muatan. Sebab sujud ini kalau dalam solat, dia paling dekat kita dengan Tuhan. Tetapi sujud ini bukan dalam solat, tapi dia satu part daripada perbuatan dalam solat. Sebelum kita nak bagi salam, kita akan sujud, lepas tu baru duduk tahiyat, baru bagi salam. Maka kita curi satu part, kita ambil satu kelakuan dalam sembahyang tu, letak di luar sembahyang. Ketiga, sujud tilawah ini dikaitkan dengan fadilat dia. Fadilat.
iaitu muka surat berapa tadi? Cuba kita lihat pada muka surat 151. Kita ke sana, Ustaz. Satu 51 tu ini dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini. Tengok, bila kita sujud, ini di antara perkataan yang dianjurkan kita baca. Allahumma katub li 'indaka biha ajra waj'alha li 'indaka zukhra wa dha'anni biha wizra waqbalha minni kama qabaltaha min 'abdika Daud alaihi salam. Bila kita sujud, kita kata, ya Allah, dengan Allahumma katubli, dengan bacaan ini, ya Allah, tulislah untukku pahala di sisimu. Sebagai tabungan di sisimu. Dengannya hapuskanlah dosa dariku dan terimalah ia dariku sebagaimana engkau menerimanya daripada hambamu Daud alaihi salam. Kita minta kepada Allah bila kita sujud itu, Allah bagi pahala. Kenapa minta bagi pahala? Sebab ini sujud luar sembahyang. Sujud yang confirm ada pahala, sujud dalam sembahyang, confirm ada pahala. Tapi ini sujud yang di luar sembahyang. Ya Allah, aku sujud ni kerana Hang perintah, dah sampai pada ayat sujud, aku sujud dan aku minta indaka biha ajra, di sisi engkau ditulis pahala. Bukan sujud kerana yoga ke, kerana kesihatan ke, kerana nak menapah ke, tidak. Dan waj'alha li 'indaka zukhra, jadikanlah sujud ini di sisi engkau sebagai benda yang aku boleh tuntut esok bila aku pergi akhirat. Aku boleh tuntut, ada tabungan aku. Wada'anni biha wazra, angkatlah daripada aku ni, bila aku sujud, angkat daripada aku ni, ya Allah, segala beban-beban dosa. Angkat. Waqbalha minni, terimalah sujud aku ini, ya Allah, kama qabaltaha min 'abdika Daud, macam mana kau terima sujudnya Daud ketika dia bertaubat. Nabi Daud dia taubat pada Allah dalam kisah apa? Yang orang 99 kambing tu, orang datang berhukum pada dia kan, dia tu buat kes kan. Nah, dia tu kata, saudara aku ada 99 ekor kambing, aku ada satu. Lepas tu saudara aku mai kat aku, dia kata yang satu tu bagi kat dia. Betul, aku tak nak kambing. Dia kata aku tak pandai jagalah, tak pandai apa. Jadi dia kata kat Nabi Daud, dia tengok dia ni buat naya kat aku. Dia ada 99 tak cukup, dia mau aku punya satu. Nabi Daud bila dengar cakap tu, terus Nabi Daud kata, lagu tu saudara hang buat zalim kat hang. Nabi Daud tak tanya pada kawan 99 tu pasal apa mau hak sekor ni. Dia tak tanya, dia terus buat keputusan. Depa ni main lagu tu, Allah tegur Daud. Allah kata apa hang tak tanya kat dia tu pasal apa dia mau. Maknanya bila orang main bertahkim dengan kita, mencari, kita kena dengar dua-dua belah. Macam kita nak pilihan raya, nak confirm, nak keluar pangkah. Saya alhamdulillah pensyarah saya ada kat sini. Saya boleh cakap. Kita nak keluar pilihan raya, pergi mengundi, kena dengar dua-dua belah. Itu salah satulah kita punya kita sebelum istikharah kita dah buat doa, kita kaji sana kaji sini. Lepas tu ambil tahulah sikit-sikit. Dan televisyen kena adil lah. Sekarang kerajaan tidak ada. Tak ada kerajaan sekarang ni. Mana boleh orang nak kata dia menteri, at least Perdana Menteri lah. Lain tak ada. Mana ada Menteri Pendidikan, Keuangan.
Semua diuruskan oleh setiausaha negara lah. Diperhati oleh Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan kuasa besar di bawah tentera. Pensyarah saya duk bagi tahu ni. Saya duk ambil muatan yang saya tulis, saya nota. Ya, subhanallah. Tu kita sampai tak mau dengar langsung, tak mau itu langsung, tak mau ini langsung. Tak boleh. Jangan jadi macam ustaz lah. Tak mau dengar. Kalau dia main ni pilihan raya habis lagi. Lagi satu punya dia main. Tak pilihan raya lagi kan? Ada lagi kan? Saya rasa dia boleh jawab Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan kata based on Melayu dan orang Melayu, saya juga ada dengar satu dua ceramah daripada tokoh-tokoh sunnah kita lah. Kan, betul lah. Memilih pemimpin Islam yang zalim dan bukan Islam yang adil, mana lebih baik? Dalam konteks negara kita lah khususnya. Jadi kalau kita kata memilih bukan Islam, dia adil, tak pangkah orang Islam kerana dia zalim. Kalau ke dalam konteks negara ni kita kata kita akan pangkah orang bukan Islam sebab kita nak keadilan, seolah-olah kita telah buat statement dalam negara ini tidak ada orang Islam yang adil. Adakah itu benar? Ini saya, orang putih kata quotation, saya pungut daripada tapi saya tetap menjadikan pensyarah saya punya tu sebagai saya punya filter, apa itu, asas. Kita dengar lah kan, maknanya dalam negara Malaysia ni, bila kita kata lebih baik pangkah orang bukan Islam yang adil daripada orang Islam yang zalim, bila you keluar pilihan raya, that is your punya statement itu membawa kepada gelombang kepada dalam Malaysia ni orang Melayu Islam sudah tidak ada yang adil, kerana kita terpaksa cari yang bukan Islam. Bermakna semua keadilan dalam Malaysia pada this situation hanya berpihak pada orang bukan Islam. Is it true? Dalam pandangan tu dia kata bahaya ni. Dia kata bahaya. Tapi kerana saya mendapat panduan, maka saya kata tidak demikian. Kerana based on negara kita, statement itu menjurus kepada good government. Good governance. Good governance. Kalau government, kerajaan. Kalau tadi, pemerintahan yang baik, pentadbiran yang baik. Kita mencari siasah yang berkualiti, kan? Siasah yang baik, yang hafizul alim, yang aminul qawi, iaitu kejujuran, orang yang mengurus amanah, kemampuan, dia itu benar. Sebahagiannya ada pada orang bukan Islam, itu tak dapat dinafikan, dan sebahagian lagi ada pada orang Islam. Siapa kata dalam negara ni tak ada orang Islam yang jujur? Pasal tu datang parti-parti orang Islam juga yang bertanding. Dan kalau kita memilih satu dua orang bukan Islam pun, itu tidak akan mengubah negara kita punya perlembagaan. Kerana mereka yang nak duduk dengan kita ni terpaksa ikat dengan suatu MOU. Mereka kena bersetuju Raja-Raja Melayu dipertahankan. Nampak? Saya boleh bercakap ni. Saya ada pensyarah saya. Memang tak ada malam tu. Saya lagi. Kalau pensyarah saya ada mood, dia boleh buat nombor 2. Memang mendengar siri kedua. Buat terus. Lagu tu saya kena jemput lah. 2. Ya. Dia bukan begitu maksudnya. Kalau based on, kita kata apa, based on apa itu, apa selalu kita kata, yang kita maksud, apa kita kata, di belakang ucapan itu. So dibangkitkan, perkataan ni siapa yang mula ucap? Yang mula ucap ni pemimpin Syiah, yang dipakai oleh orang Syiah. Rasanya itu juga tidak berapa tepat. Kenapa? Syekhul Islam juga menyebut benda ni. Kalau dia asal kepunyaan orang bukan Islam, ini bukan soal ibadat.
Ini bukan soal tauhid, ini soal siasat. Kan? Ke apa? Cara. Nabi menyebut apa nama? Nabi kata al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu, kebijaksanaan itu kepunyaan orang beriman. Nabi kata tak mana kamu jumpa kebijaksanaan, kutip, sebab dia hak orang beriman. So kalau ada orang bukan Islam yang pintar, dia boleh membentangkan satu-satu isu, kita nampak benda tu benar, kita kena kutip. Sebab barang tu barang orang Islam punya, orang beriman punya. Kena ambil. Dan bila ambil pada kita, kita analisa dengan agama kita, dengan syariat. Bukan kita analisa secara ambil secara kosong. Kalimah-kalimah ini diungkap bukan sahaja kerana perbentukan kerajaan zaman silam, tapi kerana terhakisnya kejujuran di dalam pemerintahan. Iaitu benar. Sepatutnya kita orang Islam ni bila dikatakan bolehkah kita pangkah parti bukan Islam, sepatutnya semua orang Islam yang bertanding kena takut kepada Allah. Kenapa kita membiarkan kegilaan kita sampai pada peringkat isu ni nak dibincangkan? Kalau kita jujur, perbincangan ni tak akan datang. Kalau kita amanah, orang putih kata from beginning, betul? Daripada awal, from early, boleh? Banyak ah. Mamang, saya punya bicara cakap dalam bahasa Inggeris, boleh tak? Boleh ya, Ustaz Nan? Saya takut mulut tak tahan, pecah pula lagi. So kita jangan melihat politik seberat akidah. Jangan menilai politik itu macam kita belajar akidah. Dia tak boleh terusik langsung, tak boleh berubah langsung. Bermakna kalau berubah sikit, dia anggap akidah berubah. Ini masalah. Ini juga satu masalah. Maka kena lihat politik dalam dia punya apa tadi? Perspektif politik, view politik. Ni bila tengok politik nampak view akidah. View kalau politik itu dilihat secara akidah, orang Islam tak boleh pangkah orang bukan Islam sejak dulu lagi, azali lagi. Mana boleh ada ijtihad? Mana boleh ada apa dipanggil? Apa siasi tu? Apa siasi dia panggil? Tahalluf siasi. Mana boleh ada? Mana boleh ijtihad nak membatalkan dalil-dalil yang qat'i? Tak boleh. Macam kita belajar sujud apa ni? Sujud tilawah. Kalaulah sujud tilawah itu wajib, mana boleh ada pandangan kata sunat? Kalau ulama berkhilaf dalam satu bab, bermakna dalil dia tak jelas. Maka ulama kena berijtihad, cari dalil sokongan. Kenapa kami kata dia sunat? Untuk putus sujud tilawah wajib, tak boleh. Sebab mana boleh benda wajib diperselisihkan. Bermakna itu khilaf. Macam makan kopok lekor masuk neraka lah. What is it? Makan perut ikan masuk neraka. Kan orang ni, mereka tak pernah belajar negeri-negeri miskin, so mereka tak tahu. Mereka tak pernah ziarah ke Pakistan, ke India. Itu trend orang belajar. Siapa belajar luar, itu trend dia. Bila cuti sekolah, kita akan ziarah negeri dekat. Sama ada masuk cara halal tu masuk cara Muji cuti sekolah ni, kita ada orang pergi sampai ke Afghanistan, orang lari pergi ke Pakistan cuti sekolah. Kadang cuti 3 bulan, cuti 4 bulan, nak balik pakai duit. So bila kita dengar daurah-daurah hadis ada tak mana, kita lari lah. Macam kita masuk ke Danau lah, kita ada kenal kawan situ kerja kan. Dia kata tak apa-apa, Ustaz perjamatan masuk, tapi korang daripada 4 jam. Beli, Ustaz beli, beras jangan beli, buah jangan beli, pistol pun jangan beli. Ustaz beli. Kalau nak beli pun jangan beli banyak-banyak, pasal dia tugas kan. Pasport tak ada, korang 4 jam, keluar balik. Kita nak pergi cari apa? Nak cari itulah kacang-kacang tu, bagi sakit kepala lagi kan, kacang-kacang tu tu je.
kita singgah ke Pakistan, ke India, rumah orang Islam buat daripada tek lembu. Rumah pondok dia tek lembu. Dia sembahyang ke mana? Kita masuk haram, najis, batal sembahyang kamu, ulang balik, qadha balik. Dia kata hampir melingkup balik Malaysia, boleh tak? Kadang kita mengaji janganlah buat macam perak bakmi, kan? Sekurang-kurangnya kita tahu. Kita duk mengaji, bukan kata kitab besar-besar. Kalau kita kata pergi belajar macam fikih sunnah, orang terkejut lah. Fikih sunnah ni kan, Subulul Salam, Bulughul Maram, ini semua kitab-kitab bahaya. Kita kata majmu'. Majmu' siapa tulis? Nawawi tulis. Pecah 4 mazhab. Dia kata tinggal asal mazhab ni Abdullah bin Abbas, sahabat. Dia kata apa? Semua binatang yang halal dimakan dengan jalan sembelih tidak ada istilah najis. Darah dia ke, najis dia ke, tidak ada istilah najis. Janji dia boleh di sembelih. Lembu, arnab, apa lagi? Kambing, semua tu boleh disembelih kan? Bila halal makan. Maka darah dia terkena baju kita, bawa pergi sembahyang, tak najis. Sebab dia tu, darah ni semua bahagian daripada badan dia. Mana boleh jadi najis? Kalau jadi najis, kita makan najis. Dalam isi tu berlemak dengan najis, dengan daripada darah. Kita rebus daging sembelih kan, daging korban, dia macam bertali darah tu, tak najis dia kata. Dan Abdullah bin Abbas punya pandangan ni dalam majmu' dipegang kuat oleh mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah ni mazhab mu'tabar. Ya. Sama dengan perut ikan, Nabi kata bangkai dalam laut itu kesemuanya. Itu hadis pertama kan, Bulughul Maram. Orang tanya pasal ayam, Nabi jawab dengan, Nabi kata halal bangkai dia. Lepas tu datang riwayat lain, kecuali bau busuk itu keluar, dah jadi racun kan, binatang bertaring, itu tak masuk lah. Tapi binatang ikan, tengok terapung, bukan mati kena racun, kita ambil makan, tak busuk pun, tak ada mudarat pun, tak medak lagi pun, makan. Kalau ikan tu halal, takkan dalam perut dia tak halal? Kata ikan halal, kecuali dalam perut. Takkanlah Nabi tak teringat nak kata lagu tu. Tapi bila kita yang mengaji fiqh ni, kita fiqh macam jakun. Fiqh kita fiqh jakun, bukan fiqh tu jakun. Orang belajar fiqh tu jakun. Dia suami isteri ambil uduk sentuh, kan jadi jakun. Benda tu bukan benda berat apa man. Benda tu benda khilaf. Khilaf bermakna tidak ada pandangan yang jelas memutuskan satu hukum muktamad, tidak ada. Jadi kenapa bila orang sentuh bini dia dah berwuduk, kita nak kata wuduk dia batal? Bermakna kita kena tasamuh lah, kena lapang dada. Kita kata sila. Cuma saya tak mau pegang tu, saya nak ambil wuduk sebab saya rasa lebih nampak kalau saya ambil wuduk. Tapi kalau awak nak ambil wuduk, awak tak mau ambil wuduk, awak tak payah, bini awak kan. Tiba-tiba dia jadi imam. Ambil wuduk semua, dia sentuh bini dia, naik berpegang tangan, naik sampai atas, jadi imam. Kita mentang-mentang lah aku kata kat dia boleh, dia jadi imam pula. Macam mana aku nak ikut tak ikut? Tak sama lah. Pasal apa yang kita tak boleh ikut? Tak ada apa pun menghalang kita. Tapi kerana jakun, kerana kita ni perak. Macam kita apa? Perak buih. Perak buih lah. Kita yang jadi, macam mana ni nak kena khadar balik? Ayat mutlak, ayat mustakmal. Bukan kata mazhab biasa, orang biasa yang kata, itu mazhab Imam Malik. Ketika mereka ni bagi pandangan lagu ni, otak mereka kosong ke? Siapa yang kata benda tu? Dulu mereka kata pada kita, tak hormat ulama, tak mau ikut ulama. Nabi tinggalkan pada kita Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tak cukup, mesti ada yang ketiga, ulama. Hari ni mereka bercakap benda-benda yang ulama dulu bercakap.
Dia membantah ulama dulu. Tengok statement mereka. Orang yang kata tahlil tak ada, bukan orang tepi jalan, tokoh besar. Kenapa mereka tak boleh tasamuh? Orang yang kata niat usalli ni tak ada, tokoh besar, bukan kata tokoh kecil. Orang yang kata wudu, bukan kata suami isteri apa man, laki-laki ambil wudu sentuh perempuan yang bukan mahram. Macam saya ambil wudu sentuh muslimat, bukan tersentuh muslimat, batal kalau kita bukan mahram. Itu dibahas, bukan dibahas dalam konteks suami isteri lagi, dibahas dalam bentuk yang umum, laki-laki dan perempuan. Pak Amir ambil wudu, Pak Amir pergi bayang bil apa-apa kat di sana, pergi buat insurans motor ke, insurans kereta, Pak Amir buat jumpa dengan kerani tu kan, terpegang. Oh, dia kata ni ke Pak Amir? Dia kata Allah Pak Amir. Kata ni ke Pak Amir yang dia keluar YouTube tu? Pak Amir kata saya lah, mana ada orang lain. Tu Pak Amir pun tersuar. Dia pun terpegang. Ingat Pak Amir, terpegang. Jangan saja-saja Pak Amir, terpegang. Dan biasalah Pak Amir kan. Kalau Pak Amir terpegang pun Pak Amir kata anak. Bukan? Macam Ustaz Nan tak boleh anak lah. tak boleh terima. Betul Pak Amir kan? Macam bayar saya umur kita Pak Amir kan? Macam saya terpegang perempuan, anak. Terpegang perempuan, macam adik, macam kakak. Ustaz Nan tak boleh. Ustaz Nan tak boleh. Jangan bawa Ustaz. Betul. Itu dibahas. Tiba-tiba itu pun dibahas. Tiba-tiba kita pegang isteri, kita nak jadikan dia lebih besar, sedangkan skop tu lebih kecil. Bukan pekah tu yang buat kita jadi lagu tu, orang tu. Tengoklah, begitulah keadaan dia ikhwan. Baik. Maka itulah maksud daripada sujud, kita sujud tilawah itu ikhwan, untuk mendekatkan kita kepada Rabbul Alamin. InsyaAllah lepas ni ikhwan kita masuk jumlah dan tempat ayat sajadah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.